ni dia open source. So kalau kita nak tutorial dia senang saja, tarik saja apa saja yang kita nak tu, belakang dia tulis yang mudah. Contohnya kalau nak add user, mudah add user. Okay, apa yang saya install di server MyFit ni adalah mudah yang latest version itu 3.11 dan sebenarnya dia memberi peluang kepada pengurusan lah untuk menjadi admin sebagaimana admin Kelip lah. Iaitu kelebihan admin ni dia boleh menguruskan kursus ataupun kos ataupun file-file yang ada di dalam tu lah. Sama ada kita nak create kategori baru ataupun nak create kursus baru. Jadi kita ada kuasa untuk berbanding Kelip lah. Kalau Kelip kalau kita nak buat file-file baru ataupun kursus baru, kita kena mohon dengan admin lah. Okay, ini sedikit permasalahan yang mungkin berlaku dalam pengurusan, terutama yang berkaitan dengan pengurusan konten ataupun file lah. Kita ada website yang mana kalau kita nak share file-file yang penting, kita boleh letak dekat website. Tapi tak semua orang ada akses untuk kemaskini website tu. Contohnya kalau kita ada dokumen ataupun video, contohnya macam Coffee Talk tu. Jadi kena bagi kepada admin ataupun orang teknikal lah untuk upload ke dalam website tersebut. Dan kita tak boleh nak share file-file tertentu, hanya orang-orang tertentu saja boleh akses file tersebut. Kalau gunakan konsep website lah. So kita memang ada guna website lah untuk kita share contohnya buku panduan fakulti. Tapi kelemahan dia ada di situlah. So, mungkin ada keperluan untuk kita kontrol file dan keperluan untuk setiap orang yang kemaskini maklumat-maklumat yang berkaitan dengan file tu. Kemudian kita juga menggunakan Google Drive. Google Drive ni dia berbentuk personal. Kadang-kadang kalau drive kita dah penuh, kita akan delete, dan mungkin kita akan structure balik kita punya folder. So bila kita structure balik folder kita, dia mungkin menyebabkan link yang kita dah share kepada orang sudah berubah. Dan juga bila kita buat banyak sangat link-link dekat Google Drive ni, jadi susah orang nak cari lah bila dah lama-lama tu kan. Kemudian kita juga menggunakan Google Form. Google Form ni pun personal, maksudnya kalau kita nak buat report tu, hanya orang yang create Google Form dia yang boleh tengok report. Dan dia tidak ada archive, maksudnya biasanya kita tak simpan lah. Okay, kita simpan download result dia, tapi kita simpan dekat PC ataupun dekat drive lah. Yang mana access dia tu susah kita nak kontrol lah. Terusnya tiada pusat pengumpulan data sendiri. Contohnya mungkin dah pengusaha ada buat Google Drive tu, tapi dia tidak mungkin, dia Google Drive tu dia still personal lah sebab dia account personal. Maksudnya kita tak boleh nak share lah. Berbanding kalau kita buat dekat Kelip tu, kita ada satu tempat yang mana semua orang boleh upload file ataupun boleh control file, boleh delete file, boleh hide file. Dan access tu kita boleh bagi kepada beberapa orang. Dan dia lebih senang lah. Then kita menggunakan WhatsApp. WhatsApp ni kita ada group yang untuk admin punya tu. Tapi macam saya pun storage telefon tak banyak, jadi kejap-kejap kita delete je lah. Bila dah lama-lama tak jumpa cari link dah. Jadi mungkin ada cara yang lebih baik kita boleh guna lah untuk kita archivekan senarai file ataupun link-link yang kita buat lah. Kemudian segi lambat lah. Lambat untuk kemaskini file, contohnya e-coffee, video-video tu kita boleh buat lagi kan. Jadi kalau ada sistem yang lebih memudahkan drag and drop, lebih cepat lah kot. Jadi ini beberapa cadangan yang kita boleh guna untuk fix CMS ni. So mungkin boleh open kepada discussion ataupun terpulang lah fakulti nak guna atau tak nak guna. Cuma ni just sebagai idea. Contohnya kita boleh create satu kursus untuk file pengurusan yang mana kita boleh letak minit-minit meeting, kertas-kertas kerja. Kadang-kadang kertas kerja duduk kat PC masing-masing. Jadi kita nak cari balik kalau dah bertukar pengurusan, agak sukar lah. Ataupun PC problem lah, macam-macam lah. And then ruangan perbincangan kita boleh buat dekat kursus pengurusan tersebut. Buat forum, kena buat brainstorming. Kadang-kadang ada idea-idea yang kita brainstorm tu
Biasa kita boleh store kat WhatsApp kan, tapi bila WhatsApp ni dia lama-lama tu dia lost lah sebab dia dah masuk dengan benda-benda lain. Kemudian boleh juga kita wujudkan satu kursus yang untuk kita arcadekan video-video ataupun gambar-gambar kepada, contohnya gambar-gambar dengan pelajar, video-video senarai talk yang perkongsian daripada mana-mana. Sebab dokumen ni penting lah bila kita nak buat report ke apa, kita perlukan gambar. Dan mungkin pihak teknikal ada letaklah satu folder, tapi kalau kita nak cari tu agak susah lah. Sebab dia bergantung kepada structure folder tu. And then untuk coffee talk pun kita boleh wujudkan yang mana klip. Kalau kita tengok klip dia tak open kepada public, tapi yang model yang saya set up ni kita boleh open kepada public lah. Kita boleh set tanpa dia login dia boleh masuk. Jadi kita boleh berkongsi dengan orang luar lah. Kemudian boleh juga wujudkan kursus berkaitan dengan industri resources, mungkin daripada setiap sekarang ni banyak kursus mengamalkan pelibatan industri. So mungkin talk yang dibuat di dalam setiap kursus tu boleh dimasukkan di dalam kursus inilah, supaya bukan setakat pelajar dalam kursus tersebut saja dapat manfaat, tapi pelajar-pelajar yang lain pun boleh masuk. Pelajar ni saya masukkan dia sebagai pengguna lah, dia sebagai orang public. Dia tak boleh login, dia boleh masuk je dan dia boleh tengok lah senarai resource yang kita dah share. So bila kita buat macam ni, kita boleh, mungkin kursus tu kita open lah kepada semua pensyarah yang ada login, dia boleh update dia punya file dia. Tak perlu kita setiap kali tak tu nak kena share link. And then untuk workshop, contohnya kita ada workshop tentang PPSS, jadi kita boleh buat satu kursus yang berkaitan workshop tersebut saja. Yang mana kita boleh letak file, boleh letak tentative, and then kita juga boleh senaraikan tentative dalam tu. And then kita boleh minta waktu perbincangan tersebut, masing-masing upload dia punya tugasan ke. Jadi ini lebih memudahkan kita lah berbanding kita share satu folder and then masing-masing update dan tak ada kontrol lah. Okay, so saya tunjuk sikit sistem ni. So ni saya login sebagai admin. So dia basically samalah macam klip. So saya tak perlu saya habiskan banyak masa, cuma beberapa features baru yang kita boleh tengok kat sini. Yang saya kata lebih cepat lah kalau kita ada, contohnya ini saya tunjuk contoh lah. Itu kita nak upload satu file, just tarik and drop je lah kat sini. So kata kita ada video kat sini, just tarik video dan letak je kat sini. Okay. Right, and then kalau kita nak edit, just edit kat sini, tak perlu buka yang edit setting ni, tak perlu buka. And then kalau kita nak upload video, dia boleh terus tunjuk kat sini, ataupun macam saya ni, saya buat link lah. Link. Sebab apa kita buat link? Sebab nak control access. Ini features baru, iaitu kita boleh control access kepada resource ni menggunakan password. Mungkin ada video-video yang kita share dekat kursus tu, kita nak protect lah. Jadi kita boleh letak password. Sorry, nak tanya, rekod tak benda yang Lan tunjuk ni? Tak tahu kok siapa rekod. Ali lah. Perlu rekod lah ya. Thank you. So itulah. Cuma mungkin saya tunjuk yang kita tak pernah tengok lah. Yang ni dah biasalah boleh add and drop. Yang site administration ni lah. Ini biasanya admin sahaja yang ada access. So sekarang ni pengurusan ada access lah. Cuma buat masa ini belum ada orang login. Jadi tak boleh nak add admin dan tak boleh nak add manager. Kalau kita tengok kat sini course ni, kalau course ni dia berkait dengan kursus-kursus ataupun kategori yang kita nak create dalam kita punya website kan. Kalau kita buka website kita akan nampak macam ni lah paparan. Kalau ada kursus yang lain dia akan ada lagi bawah ni. Tapi interface ni pun boleh ubah lagi. Kalau tak nak tunjuk semua kursus pun boleh. Betul dekat admin lah. So nak add kategori, just klik dekat sini, klik nak kategori, and then kalau nak add kursus, just klik kat sini, create new course under each category.
Apa tujuan kita buat kategori? Sebab kategori ni contohnya kita nak buat satu kategori pensyarah. Maksudnya pensyarah boleh create sendiri file-file kursus dia. Mungkin dia nak ada arcade dia sendiri, dia nak buat kursus dia sendiri. Mungkin dia nak buat untuk mentor-mentee dia nak simpan rekod mentor-mentee dalam ni. So kita boleh assign pensyarah untuk dia add kursus dia sendiri. So kita buat satu kategori, kita akan assign role kat sini. Assign role. So pilih sebagai manager, and then kita cari user yang dah login tu ataupun semua pensyarah tu, just add je lah. Add ke dalam kategori tersebut sebagai manager. So bila kita add dia sebagai manager, pensyarah ada akses sendiri untuk dia create kursus dia sendiri. In fact, kita boleh bagi permission kepada pensyarah untuk create kategori dia sendiri. Okay, tapi tu mungkin later on lah. Untuk pengurusan ni, contoh sebab dari segi kita nak mempercepatkan proses login ataupun akses. Sebab satu kursus ni, pengurusan ni, so siapa yang nak login kat sini hanya pengurusan saja, so kita tak perlu akses, bagi akses level kepada setiap user lah. Kalau dalam kes ni, apa yang kita boleh buat adalah kita set dekat user ni enrollment method. So ada pengurusan ni kita boleh add ataupun edit nama ni. So dia kursus ni tak allow self enrollment. Tak semua boleh masuk lah. Yang nak masuk kita set pengurusan ni, tapi kita letak password. Kita letak password ni. Password dia. So default assign role, bila dia masuk password ni, bismillah ni, dia akan jadi teacher ataupun manager, kita boleh set lah. Ataupun student. Student ni maksudnya dia tak boleh nak edit apa-apa lah. Dia boleh just tengok apa yang kita dah setkan. Dan sebagai teacher, kita boleh protect sama ada menggunakan password beberapa item yang kita tak nak bagi yang confidential, ataupun kita hide sajalah. So maksudnya student tak boleh tengok lah apa yang teacher dah hide tau. Dia sama je macam klik. Cuma inilah kelebihan dia, ada admin lah sikit. Maksudnya membolehkan kita kontrol siapa nak add kursus tu lah. Rasa itu saja kot. Cara nak tutorial tu lain kali kot. Cuma sebab ada coffee talk tau. Banyak kan. Coffee talk pukul 9 lah. Kita bagi idea dulu apa kita boleh buat. Cuma admin ni kalau nak explore sendiri pun kita boleh study je cara nak add user. Dia ada video, banyak video lah. Kita muda ni, search je muda, dia banyak video lah. Jadi kita boleh explore sendiri dan dia tak susah pun. Ella nak tanya. Yeah. So dia available untuk semua orang lah untuk create folder, create kategori. Macam tu ke? Kita bagi access lah. Untuk semua orang, bagi access untuk semua orang. Maknanya boleh jadi personal folder kita jugalah. Boleh lah. Contoh saya beritahu tadi, contoh kita create ni kategori pensyarah. So, di bawah kategori ataupun miscellaneous. Ini kita assign role. Dan kita pilih manager. Kita add lah semua pensyarah tu ke dalam sebagai manager. Jadi bila dia jadi manager, dia boleh create kursus. Tapi tak boleh create kategori. Okay. Tapi dia boleh create ni sub kategori. Kategori baru dia tak boleh create lah. Sub kategori dia boleh create lah. Contohnya dia masuk, dia create sub kategori nama dia kan. Dalam tu dia banyak lagi kursus-kursus dia lah. So ni admin je boleh buat ni. Tapi once dia dah assign kita sebagai manager, maksudnya kita ada full access lah untuk kita. Cuma isu dia bila kita buat per kategori setiap pensyarah tu juga boleh jadi teacher untuk kursus-kursus pensyarah lain lah. Kalau kita nak spesifik, mungkin kita buat sub kategori and then assign dia sebagai teacher atau manager untuk sub kategori tersebut saja. Itu saya rasa boleh minta dengan admin lah. Mungkin lepas ni kita lantik
daripada tim teknikal tu jadi admin lah. Siapa yang nak just minta je lah dengan admin. Okay, lepas tu dia ni macam tempat kita nak simpan dokumen-dokumen semua boleh lah kan? Macam MyFit yang lama tu lah MyFit folder yang lama tu. MyFit folder yang lama tu dia satu password je kan untuk kita manage tu. Ya. Kalau yang ni masing-masing lah. Okay. Sebab saya terfikir maknanya saya boleh lah wujudkan untuk postgraduate punya info kat sini. Macam tu ke? Jadi semua pensyarah boleh akses tengok. Macam Betul, boleh lah. orang-orang ke gitu. Okay. Terima kasih. Maknanya lah cadangan lah ni kalau saya faham betul lah. Maknanya semua kita jadikan ni macam tempat kita deposit semua kita punya soft copies di sini lah supaya senang kita access dan sebagainya lah. Cuma cara kita susun je lah supaya senang nak cari dan sebagainya lah. Maknanya macam musim PKP ni kadang-kadang kita nak cari file-file semua susah lah. Orang pasti masuk pejabat dan sebagainya. Maknanya kalau duduk sini jadi mudah lah. Betul. Centralize lah kat sini. Right. Kalau kita nak bertukar structure dia seperti mana klik lah. Mungkin kita sebelum ni buat dua section je. Dia nak tambah lagi section, just tambah lah, edit kan. Dia takkan, kalau kita share link pun dia takkan berubah sebab kita akan share cost je dengan orang lain. So planning dia kan Dr. Lan, yang lama tu nak move semua sini ke? Ataupun kita guna dua yang satu password tu? Semua sekarang. Planning ni atas pengurusan lah. Okay. Nak guna ni ke atau nak guna yang lama ke, terpulang lah mana yang lebih memudahkan lah. Cuma setiap tu dia ada limitation lah. Okay. Haji, saya cadang Haji. Macam sekarang kan kita nak cari, yelah bila start SEM tu kita nak cari DCI ke apa, saya cadang kalau kita buat ikut program ataupun ikut jabatan, ikut apa, pusat pengajian ke, supaya kita dapat access dokumen yang latest. Maksudnya DCI tu nak refer hot mana kan. Pasal saya tengok ada kita silap juga kalau kita ambil yang dekat fit folder tu. Ada persyaratan silap ambil yang DCI yang lama, yang bukan untuk yang cohort latest lah. Sebab yang lama tu yang fit folder tu kita tak boleh nak hide. Kalau guna yang ni kita boleh hide, yang lama-lama mesti boleh simpan, tapi kita hide je lah supaya tak ada misleading lah. Yelah, mungkin kita boleh letaklah dokumen yang diperlukan bagi setiap pusat pengajian tu. Okay, itu saya tinggalkan kepada pengurusan lah untuk perbincangan. Setuju dengan Dr. Amir. Cuma yang tadi ada cadangan macam Elisa tadi, saya rasa kita boleh guna belaka cadangan je lah ni. Okay, tapi kita separate lah bahagian pengurusan akademik, bahagian pengurusan jabat tu. Tapi putus kat sini. Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar saya asli apa dia ni asli? Betulan apa ni? Putus-putus tak dengar. Ya. Tak dengar juga ni. Mana sini? Yelah, line tak apa comel. Tak, maksud saya, ya dengar tak? Dengar. Maksud saya untuk pengurusan semualah, tapi kita asingkanlah dengan tu. Boleh je, tapi setempat lah semua benda. Alright. Okay, yang tu dari segi implementation lah, nanti kita decide dulu. Kita orang bincang dulu, dan kita tengok macam mana kita nak go about menggunakan benda ni lah. Okay? So kalau kita setuju, dan barulah kita fikirkan tentang macam mana nak buat the structures dan sebagainya. Boleh? Okay? Saya nampak ni sebagai yang baik, tapi cuma kita perlu discuss dulu pada peringkat pengurusan. Kita setuju ke kerana ke nak ambil kerana, dan baru kita go about discussing the structures macam ni. Saya tengok macam Fazli dah pakai dah ni. Coffee talk je. Mungkin nanti kita tengoklah, kita discuss dengan Fazli, tengok apa dia yang dia buat dan sebagainya, kebaikan dan sebagainya. Boleh? Tak agak gaji baru dah start hari ni baru. Oh, dah start hari ni.
Ini satu inisiatif yang baik oleh Dr. Lan. Terima kasih Dr. Lan. Cumanya kita kalau nak pakai benda ni kena ada seorang admin lah untuk manage model ni. Sebab manage model ni dia agak teknikal juga sebenarnya. Semua orang nak buat tu agak tak ingat lah. Kena ada lantik, kita kena lantik seorang admin. Okay. Alright. So I think kita discuss dulu kemudian dalam pekat kedai-kedai ke apa untuk sebab ada kita setuju ke kan ya. Boleh? Ya. Cuma hari ni kita dengar daripada Lan. Saya nampak benda yang baik ya. Nampak dia boleh kita gunalah untuk kebaikan kita masing-masing gini lah. Dan files kita senang nak cari dan sebagainya. Cuma kita discuss dulu. Sebab ada kita setuju. Kalau setuju dan kita fikir dia structure ni macam mana. Boleh? Sama juga Fazli sebut tadi nak kena ada somebody yang jaga kos lah. Right? Boleh gitu Okay, ada soalan lain tak pada Dr. Lan sebelum Dr. Lan balik rumah ke apa? Lagi makan ke apa? Ini dekat server MyFig tak lah tak? Dekat server MyFig template ni kita boleh ubah lagi kan? Boleh. Ni kita boleh add label lah kalau nak buat macam website tu. Add label jadi website lah ni. Sebab masalah paling besar dengan klik adalah access pada handset lah kan. Handset. Kita kena cari template yang sangat-sangat friendly dengan handset. Kita tak perlu complicated. Tapi kita kena yang friendly dengan handset mobile. Ada tak? Ini memang friendly ni. Cuba buka tu website. Sebab ini memang kita ambil yang berbayar. Dia sama macam klik je. Okay. Okey lah. Alright. Okay. Ada soalan lain daripada Faisal di sini? Faisal ada. Faisal ada soalan? Lagi MyFit ni, kalau guna access melalui Adams Edu VPN tu kita tak boleh access lah MyFit ni. Kita tak masuk dalam list. Okay, Luluh je. Sedap dulu. Dia yang expert lah pengurusan model tu Amir. Amin. Okay. Amir biasa model. Melantik lalu admin Amir. Asal. Lah itu you buat. Alright. So kita terima kasih banyak pada Dr. Lan for dia punya briefing pada pagi ni. InsyaAllah kita akan discuss balik tengok macam mana. And then kita akan come back. Boleh jadi kita akan tengok the next steps bagaimana. So terima kasih banyak pada Dr. Lan tapi minta ahli lain stay sekejap boleh tak? Nice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.